Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita meneruskan kesinambungan kisah Nabi Ibrahim, ada banyak soalan sampai kepada saya. Saya cuba respon mana yang saya rasa saya mampu respon. Pertama sekali, kita berusaha untuk menegur mak dan ayah kita, tetapi kelihatannya ada tentangan sehingga kita dikatakan anak derhaka. Jadi benarkah kita anak derhaka kerana mak kata begitu, ataupun ayah kata begitu kerana tidak boleh menerima teguran yang disampaikan oleh kita? Jadi bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini boleh dilihat membantu kepada menyelesaikan masalah ini? Pertama, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Tidak ada ketaatan kepada ibu dan ayah sekiranya dalam hal maksiat. Okey, Allah sebut dalam surah Luqman, kalau beli buku saya ada saya hurailah, iaitulah indahnya pesan Luqman, tapi rasanya dah ada buku tu. Iaitulah, tuan-tuan, kalau anda baca cerita Nabi Ibrahim dalam surah Maryam sahaja, mungkin anda belum lagi mempunyai tafsiran yang betul, kan? Tapi kalau kita top up dengan surah lain, kita akan jadi lebih clear, ya, sebab kita punya mak ayah tak adalah sampai tahap ayah Nabi Ibrahim pun, kan? Muslim juga, cuma mungkin tidak mengamalkan dengan baik agamanya, kan? Jadi kita nak tegur lah, ada benda tak elok. Tetapi Allah Ta'ala ajar nombor satu sekali, dalam perkara maksiat tidak ada ketaatan. Mak ayah boleh kata anak derhaka, tapi kita faham di sisi Allah kita bukan anak derhaka. Yang berhak mengatakan derhaka atau tidak, ya, adalah mak dan ayah apabila benar-benar selari dengan agama. Maknanya anak tak follow agama, mak ayah kata anak derhaka, itu betul. Tapi kalau yang tak ikut agama adalah mak dan ayah, yang ikut agamanya anak dapat label anak derhaka. Di sisi Allah dia tidak derhaka, sebab tak ada kederhakaan, ya, kepada mak dan ayah sekiranya dalam perkara maksiat. Apa saya cakap ni? Tak ada ketaatan kepada mak dan ayah dalam perkara maksiat. Artinya boleh quote in quote derhaka jika diperintahkan kepada maksiat. Sebab Allah sebut dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila mereka memerintahkan kamu, memerangi kamu agar menyembah sesuatu yang kamu tiada ilmu tentangnya, yakni syirik, maka jangan sekali-kali taat kepada keduanya atau salah seorang daripada keduanya. Tetapi ini akhlak Nabi Ibrahim ni, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Barangkali ucapan tak berkesan, akhlak belum tentu. Mak ni berapa kali nak cakap, mak ni tak dengar-dengar apa saya cakap, memang elok kenapa nampak. Sebab tu saya sebut tadi Siddiq ni bukan setakat anda cakap benda benar, akhlak anda membenarkan apa anda cakap. Sebab itu Allah perintahkan dengan tegas, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Okey, ataupun dalam suratul Isra, wa bil walidaini ihsana. Walaupun mereka tidak beriman, tapi akhlakmu mesti kekal menyayangi mereka, kerana barangkali dengan akhlak yang baik mereka boleh terbuka pintu hati. Dan ini soal masa. Bukan kita menentukan dia dapat hidayah bila. Sebab tu akhlak Nabi Ibrahim, doa kita tinggalkan. Doa, jangan terlalu yakin hujahmu memberi kesan. Tetapi berapa ramai masuk Islam kerana doa Nabi SAW. Umar Al-Khattab jadi macam mana, Abu Sufyan jadi macam mana, Khalid Al-Walid jadi macam mana, Amru Al-As jadi macam mana, Ikrimah bin Abu Jahal, semuanya kerana doa. So jangan tinggal sa'astaghfirulaka rabbi tadi tu. Okey, jangan nampak cerita Nabi Ibrahim, ayahnya buat berhala berdepan dengan anaknya. Antara benda yang kita boleh ambil sebagai jambatan adalah, pertama, Allah menunjukkan kepada kita Nabi Ibrahim mengekalkan akhlaknya yang baik.
walaupun perkataannya ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Satu, kekalkan akhlak, jangan emosi lawan emosi. Okey, kekalkan perkataan yang baik, kekalkan kasih sayang, ya abati itu maksudnya wasahibhuma tu. Nombor dua, kita kena faham Allah tengok pada usaha bukan natijah. Jangan kecewa bila natijahnya negatif. Cerita Nabi Ibrahim dengan ayahnya, cerita dakwah gagal, bahkan sebaliknya dihalau keluar. Tapi adakah bermakna ucapan Nabi Ibrahim tak kena kat mana-mana? Ada benda kena repair? No, ucapan dia sempurna. Nak katanya manusia ni sempurna mana pun ada punya preparation nak dakwah kepada ibu dan ayah. Kalau dah sombong tu sombong lah, kalau dah ego tu ego lah, aku makan garam lebih daripada kamu. Jadi biasalah ayat begitu kena, memang pedas. Tetapi di akhirnya kita kena ingat Allah lihat usaha kita, bukan natijah tu. Sama juga dalam dakwah kepada orang lain. Nabi-nabi pun begitu. Luqman dia nasihat anak, jangan syirik. Panjang lebar ucapan Luqman. Ucapan anak mana? Anak respon tak? Quran tak sebut anak respon. Ini menunjukkan Allah tengok ucapan Luqman tu, respon anak. Nombor dua, anak terkesan ke tidak? Nombor dua, anak dapat hidayah ke tidak? Nombor dua. Yang Allah pandang dengan besar adalah kamu buat apa? Kamu buat apa? Yang tak buat apa-apa, yang tu yang tak mendapat pahala. Okey. Jadi saya harap kita nampak prinsip dakwah dari kisah Nabi Ibrahim, ya, seperti mendoakan ibu dan ayah, mengekalkan akhlak yang baik, mengutamakan usaha dan bukan natijah. Tiga itulah paling kurang saya harap dapat difahami, walaupun apa tak catat ke tak? Tiga tadi tak boleh keluar kalau saya tanya, jadi tak ada jawab balik. Okey, harapnya membantu puan yang bertanya tadi tentang anak derhaka. Okey, saya pilih soalan-soalan yang penting-penting dulu, selebihnya mungkin saya boleh ambil mencelah masa kita petang-petang sikit. Adakah, saya cuba pilih yang ada kaitan dengan topik dulu. Nabi Ibrahim dia mendapat wahyu, lalu dia menjadi rasul, tak timbul isu dia mencari Tuhan atau mencari agama. Sebab memang dia mendapat wahyu, lalu terpimpinlah hidup baginda, dan baginda memimpin orang lain. Bagaimana pula Ustaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi Ibrahim dapat wahyu masa kecil, lalu baginda tidak pernah menyembah berhala. Nabi kita pula bagaimana ya? Sebelum dia ke Gua Hira itu, apa agamanya? Dia mendapat wahyu di Gua Hira. Baginda terpimpin hidupnya di Gua Hira selepas itu. Tetapi sebelum umur 40, adakah baginda mencari Tuhan, mencari agama? Sebenarnya Ibrahim alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para anbiya sama. Pertama, tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, mereka mempercayai sejak daripada lahir Allah berikan kepada diri mereka dan kita fitrah bertuhan. Allah beri kepada kita logik akal untuk tidak boleh menerima penyembahan batu dan kayu. Yang menyembah batu dan kayu artinya telah bertindak di luar daripada akal, di luar daripada kewarasan, menyembah benda yang tak bernyawa dan tidak boleh bertindak apa-apa. Maknanya Allah Ta'ala telah beri kepada setiap manusia yang diciptakannya, ya, fitrah dan keinginan untuk kekal dengan agama fitrah. Okey, jadi tidak timbul Nabi mencari agama, tidak timbul Nabi Ibrahim mencari agama. Kesemua mereka memang mengekalkan fitrah masing-masing. Dan sebagai maklumat tambahan, Nabi sebelum umur 40 sudah mengekalkan agama Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga tanya saya tadi, Islam ni mula bila sebenarnya? Kalau Nabi Muhammad mula dengan perjuangan Islam, dia bawa Islam, Nabi Ibrahim agama apa? Sebelum itu perlu difahami, Islam asal perkataannya adalah sejahtera dan menundukkan diri.
Ini dua makna Islam. Jadi dengan nama itu sahaja dia menerangkan sifat agama ni, iaitu menundukkan diri kepada segala perintah Tuhan dan melakukannya dengan penuh kesejahteraan. Salam, itu dua makna salam: ketaatan dan kedamaian. Okey. Jadi dia bukan nama individu. Dia bukan nama macam Buddha, nama orang. Dia bukan nama macam Christian, Jesus Christ, nama orang. Yahudi yang merujuk kepada Yahuza. Agama ni sendiri tidak disandarkan kepada makhluk mana-mana, tokoh mana-mana yang mengasaskannya. Agama ni sendiri by itself adalah merujuk kepada sifat tunduk kepada Tuhan, dan ia telah berlaku sejak daripada hari pertama Nabi Adam diciptakan. Bukan benda baru berlaku. So nak katanya dia bukan agama gitu. Dia bukan setakat agama yang kita duk faham sebagai lakukan di tempat tertentu pada waktu tertentu. Dia bukan begitu sempit maksud agama Islam ni. Ya. Dia adalah satu fitrah yang telah Allah campakkan dari dalam, dikukuhkan lagi dengan wahyu daripada luar. Sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada Rasulullah. Ya. Jadi Islam sebenarnya sudah ada sejak daripada Allah turunkan Nabi Adam. Iaitulah hidayah. Ya, cuma secara lebih official Suratul Hajj ayat yang terakhir, Nabi Ibrahim adalah officially mengumumkan agama ini adalah Islam. Okey, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah yang menamakan agama ini ya sebagai Islam. Sebenarnya Nabi Muhammad mewarisi ajaran sebenar Islam daripada moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Cukup setakat tu untuk saya respon. Saya sambung terlebih dahulu. Sekarang kita berada pada babak yang seterusnya, di mana bila ayah halau dia keluar, dia pergi ke mana Nabi Ibrahim ni? Cari surau nak tidur ke? Ayah jadi macam ni sebab tu pengaruh kawan-kawan sebelah rumah tu. Ayah jadi macam ni sebab sosial, sistem sosial teruk benar. Aku nak ubah ayah tak boleh nak ubah lah, nampak gayanya. Sebab ayah ni pun dia mangsa kepada sistem. Kalau begitu aku akan pergi kepada orang-orang yang menyebabkan ayah jadi macam ni. Ya, maka baginda pergi kepada penduduk kaum itu sendiri. Dan baginda mula melakukan satu rencana. Okey, ingat elok-elok. Ayat yang bakal saya kupas ini adalah berlaku selepas dakwah yang panjang bertahun-tahun. Tidak sekali-kali Nabi Ibrahim terlintas untuk memecahkan berhala. Maknanya dakwah yang berlaku di peringkat awal adalah dakwah secara aman. Tak ganggu berhala-berhala kaum kafir ini. Nabi cakap, dia orang tak nak dengar, it's okay. Nabi tukar pendekatan. Nabi sampaikan, mereka tak dengar, it's okay. Nabi guna plan B, plan C, plan D. Tapi still khutbah, ceramah, menyampaikan dengan pelbagai keadaan. Okey? Tetapi bila nampak gayanya, tak ada seorang pun yang memberikan perhatian. Selepas barangkali 10 tahun, 15 tahun, wallahualam, Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim untuk tukar strategi, iaitulah watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri. Demi Allah, pengumuman ini dibuat depan-depan kaum dia. Budak 20 tahun, bayangkan, membuat pengumuman menggemparkan. Demi Allah, dengar semua. Barangkali di shopping kompleks, barangkali di pasar raya, bazar, ya, orang semua sedang sibuk melakukan aktiviti at-takafur, yang mengumpul harta dengan banyaknya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, dengar sini, wallahi, saya akan lakukan sesuatu kepada berhala-berhala kalian bila kalian pergi ke upacara anjuran Namrud itu. Anda belajar apa daripada ayat ni? Pertama sekali anda dapat lihat
keyakinan Nabi Ibrahim yang dia takkan diapa-apakan melainkan ia sudah ditakdirkan Allah. Maksudnya apa? Anda bayang dia seorang, tuan-tuan, dia seorang melawan arus perdana netizen waktu tu yang menyembah berhala. Budak belasan tahun boleh cakap dengan berani. Dia tak ada backup walaupun daripada ayah dia. Dia tak ada backup walaupun daripada, tak ada seorang pun backup dia. Seorang-seorang dia cakap begitu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl, surah Lebah, Nabi Ibrahim ni umat. Ni gelaran keberapa dah ni? 2 tadi. Siddiq, yang ni umat. Umat ni ulama kata dia buat sesuatu yang mana 100 orang perlu untuk buat kerja dia. Hatta 100 orang pun kalau buat belum tentu capai macam Nabi Ibrahim buat. Kewujudan Nabi Ibrahim seperti kewujudan satu institusi, satu gerakan NGO. Kita nak boleh orang berfikir pasal adanya Tuhan, kita perlu gerakan, kita perlu berjamaah. Ibrahim buat seorang diri. Lepas tu Allah kata dia ni menyamai satu umat. Nabi Ibrahim seorang ni menyamai satu umat Islam. Nak katanya umat Islam sekarang ramai, tapi tak ada kualiti Nabi Ibrahim. Okey, jadi kenapa dia buat pengumuman ni? Kenapa dia buat pengumuman ni? Di sini dipanggil propaganda, menimbulkan kegerunan, ya, supaya mereka mula berjaga-jaga. Oh, ada something akan berlaku. Dan sepatutnya mereka mula berfikir, Ibrahim kata dia akan buat something kepada Tuhan-Tuhan kita. Sepatutnya, ya, dia orang risau ke tidak? Kaumnya. Sepatutnya kaumnya risau ke tidak? Budak tu telah berkata dia akan melakukan sesuatu kepada Tuhan-Tuhan kita. Dan kita kenal budak tu pun, dia memang akan buat apa dia cakap. Apa patut kaum ini rasa? Tak patut rasa risau. Itu kan Tuhan. Betul tak? Itu kan Tuhan. Dan memang ini pun, ya, pada awalnya perasaan mereka. Dan mereka kata kepada Nabi Ibrahim, hang cakap ni biar betul ya. Hang cakap sebagai betul-betul seria ke hang nak main sebenarnya ni? Am anta minal la'ibin. Kau nak main ke apa ni? Dah tak cukup main futsal tu. Nak main benda ni pula dah. Nak acah-acah begini ya. Jadi orang tidak pandang serius ucapan Nabi Ibrahim, kerana dianggap beliau ini hanya budak yang bersemangat saja, ya. Tetapi tuan-tuan, di sini ada wallahi, lamut taukid, nun at-taukid. Maknanya kalau ke Kelantan ni sengoti, betul-betul saya akan buat. Anda dapat lihat bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim. Dia dapat daripada mana keyakinan ni? Sebenarnya ada babak kita skip. Ada babak yang kita skip, iaitulah baginda berdakwah kepada Namrud sebelum datang kepada ayat ni. Sebab tadi dia yakin ayah ni jadi teruk sangat sebab pemerintah yang menguasai media massa, TV, radio waktu tu. So sebabkan ayah ni mangsa, saya kena pergi pada pemangsa. Dan cerita ni kita tak bincang, cuma saya sebut sepintas selalu. Nabi Ibrahim pergi pada Namrud, berjalan dalam istana sebagai budak belasan tahun. Lalu dia berkata, saya datang sebab raja panggil saya datang. Jadi kenapa saya dipanggil datang wahai raja? Namrud berkata, saya dengar kamu buat kontroversi dalam negara ini. Kamu kata saya bukan Tuhan, dan kamu ada Tuhan yang lain selain daripada saya. Siapa Tuhanmu? Maka Ibrahim berkata dengan tenangnya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan saya boleh menghidupkan orang yang mati dan boleh menghidupkan orang yang mati. Aku cakap ni, Tuhan saya boleh menghidupkan orang yang mati dan boleh mematikan orang yang hidup. Oh, itu Tuhan kamu. Maknanya kamu mengiktiraf saya boleh melakukannya. Nah, ini dua orang banduan. Satu, saya hidupkan, bebaskan dia. Dan ini bunuh dia depan Ibrahim.
Biar kecup perut. Tengok, saya bunuh dia. Bunuh, mati. Nah, kamu mengiktiraf saya bukan? Terima kasih. Ya. Ibrahim berkata, anda silap. Tidak bijak anda berfikiran begitu. Baiklah, kalau kita nak main, kita main. Tuhan yang saya maksudkan adalah Tuhan yang boleh menerbitkan matahari daripada timur. Ya. Bolehkah anda menerbitkannya daripada barat? Mari kita main. Fabuhital ladzi kafar. Senyap Namrud tidak boleh menjawab, satu. Yang kedua, padam, pucat mukanya, pucat lesi, padam, malu. Dan yang ketiga, dia mempercayai kebenaran tapi tak nak royak di mulut, tak nak sebut di mulut. Sebab memang betul dia tak boleh nak kontrol. Yang Nabi Ibrahim maksudkan adalah matinya seseorang itu Allah yang berkuasa dan Allah yang sama akan hidupkan balik nanti. Tapi mamat yang bernama Namrud ni, dia cuba nak kelirukan netizen waktu tu dengan mengatakan Ibrahim sedang mengiktiraf dia. Bagi Nabi Ibrahim, kamu sedang auta kepada fakta. Okeylah. Jadi Nabi terus menang dalam pusing yang kedua. Jatuh, tersembam Namrud dari sudut maruahnya. Kerana Tuhan yang sebenar, dia boleh mengawal perjalanan angkasa lepas. Lalu bagaimana kamu klaim kamu Tuhan dalam keadaan kamu tidak boleh mengawal perjalanan alam hatta menerbitkan matahari daripada barat? Jadi Nabi Ibrahim telah menang dalam perdebatan ini. Dan yang menariknya, satu rejim dikepalai oleh Namrud tidak boleh melakukan apa-apa pada budak ni. Ibrahim berjalan begitu, dia balik keluar daripada istana. Tak ada seorang pun berani touch dia. Rejim yang ada track record membunuh ramai orang tak boleh bertindak pada budak ini. Seorang tu je pun, arahkan saja tangkap, arahkan saja bunuh. Tapi sampai ke sudah senyap belaka bila Ibrahim melangkah keluar. Sebab Allah nak tunjukkan Allah Ta'ala ni, kamu seorang duduk dalam 100,000 musuh, kamu lawan 100,000. Kalau Allah tak takdirkan mati, hiduplah kamu. Kalau kamu duduk di tembok paling kebal sekalipun, kalau Allah kata mati, mati datang pada kamu. Jadi nak katanya Nabi Ibrahim beroleh keyakinan daripada peristiwa ini, kerana dia keluar dalam keadaan meyakini Allah berikan kekuatan pada dia untuk tidak berjaya, ditangkap, disakiti dan dibunuh mati. Sebab tu dia berani ucap sekarang sebagai orang yang sudah popular di media sosial. Dengar sini semua, saya akan buat sesuatu kepada berhala-berhala kamu. Tetapi ucapannya masih dianggap ucapan budak-budak yang bersemangat barangkali. Tetapi akhirnya faja'alahum judada. Ketika mereka keluar pergi ke upacara berkenaan, Ibrahim telah berjaya menyelesaikan dalam tempoh barangkali sejam 2 jam, iaitulah menukar berhala-berhala berkenaan menjadi pecah berkecai. Ya, bukan setakat dipecahkan, yang pecah terbelah 2 pun dipecah-pecahkan lagi sampai menjadi juzada. Tetapi ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim bertindak bukan dasarnya emosi dan marah sahaja. Sebab orang yang marah dia sudah tidak waras berfikir, dia akan bom terus ya. Disambung balik. Tapi ini menunjukkan baginda bukan bom. Baginda ada objektif. Baginda kekalkan yang paling besar. Disangkut kapak di leher berhala yang paling besar. Semoga bila depa balik, depa akan kembali bertanya kepada yang paling besar, kamu dah buat apa ya? Itu objektif. Orang yang tak waras, dia tidak lagi objektif. Dia hanya nak marah saja macam ISIS, mengebom gereja,
menembak bas yang tak, orang-orang yang tak berdosa, ya, ikut suka dia saja, ya. Jadi kita kena faham konteks Nabi Ibrahim supaya kita tidak apply membuta tuli, ya, seperti memecahkan berhala orang-orang yang non muslim di Malaysia ini, sebab ada nas lain melarang kita melakukannya. Okey, kalau saya boleh bacakan surah yang ke 6 ayat 108. Okey, just nota untuk anda. Surah yang ke-6 ayat 108 melarang kita bukan setakat memecahkan, mengutuk Tuhan-Tuhan mereka. Kita dilarang supaya mereka tidak kutuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih teruk daripada tahap sebelum itu. Gitu. Nak tanya apa ni? Tanya surah mana? Surah 6 ayat 108. Ibnu Katsir menyebut kerana mafsadah yang lebih besar, ya, kerana mengelakkan laknat Allah dan azab turun, maka kamu jangan jadi punca dia sebut benda lebih teruk tentang Allah. So jaga mulut. Yang kedua, konteks Nabi Ibrahim adalah konteks tak ada orang Islam dengan dia. Seorang-seorang dia, makna apa-apa jadi dia seorang je terima akibat. Kita hari ni kalau kita buat sesuatu ada akibat tak? Katakan tuan-tuan tak ada kerja, pergi pecahkan berhala ke mana-mana. Kesan dia adalah pada orang Islam keseluruhannya nanti. Tak berlaku pergaduhan, tak berlaku pertelagahan, tak berlaku pembunuhan, tak berlaku pertumpahan darah. Nabi Ibrahim boleh buat begitu sebab dia seorang. Apa-apa jadi dia seorang tanggung. So tak ada kesan. Sebab tu Nabi, kok mana pun hujah kita Nabi. Nabi yang mentafsirkan ayat ni. Iaitulah apa dia? 13 tahun kat Mekah Nabi tak pecahkan walaupun satu berhala. Tapi bila Nabi sudah ada kekuatan pada tahun 8 Hijrah, Nabi pecahkan berhala. Selagi tak ada kekuatan jangan buat. Selagi tak ada fitnah kepada para sahabat, kalau Nabi pecahkan berhala, ramai para sahabat mati lebih awal, tak sempat berhijrah pun. Jadi kena fikir panjang. So Nabi punya tindakan di Makkah adalah tafsiran kepada ayat-ayat macam ni lah. Gitu So boleh nampak sikit supaya kita tidak terlalu tekstual, ya, pada memahami nas sebagaimana ajaran sesat ISIS. Okey. Jadi objektif Nabi Ibrahim adalah supaya diorang balik ni, first kali bukan Nabi Ibrahim tu diorang cari. Diorang cari yang paling besar. Sanggup kau buat begini kepada Tuhan-Tuhan yang bersama dengan kamu? Lalu apabila mereka balik, gempar peristiwa ini, pemimpin mula bertanya, kamu ada maklumat tak siapa yang buat semua ni? Padahal mereka tahu dah. Mereka tahu dah. Cumanya nak tunjukkan bagi mereka Ibrahim ni bukan ancaman. Anda tahu tak siapa yang buat ni? Kalau mereka menunjukkan ini semua angkara Ibrahim, pemimpin kerajaan telah menunjukkan Ibrahim itu hebat kedudukannya. Tetapi kalau dia kata ada siapa tahu siapa yang buat ni, ini menunjukkan dia sedang diremehkan. Tidak signifikan. Walaupun memang dah tahu Nabi Ibrahim yang buat, tetapi inilah orang politik dalam surah dan ayat ini. Innahu laminaz zalimin. Okey. Lalu rakyat berkata, kami dengar ada seorang budak ni. Ni dalil menunjukkan Nabi Ibrahim belasan tahun buat kerja-kerja begini. Anak-anak kita dididik tak ada kekuatan seperti ini kan, boleh berhujah. Jadi kami sebenarnya tahu siapa yang buat ni. Kami dah lama kenal budak tu asyik mengutuk tuan-tuan kita. Dia budak. Ibrahim rasanya namanya. Gitu kan. Ibrahim rasanya namanya. Subhanallah. Okey. Kalau begitu kumpulkan semua manusia dan rakyat jelata dan bawa menghadap Nabi Ibrahim itu. Mudah-mudahan semua akan menyaksikan akibat daripada melakukan ini semua kepada tuan-tuan kita. Lalu dibawa Ibrahim ke muka pengadilan dan di hadapannya Namrud berkata, "Hei kamu budak, kamukah yang melakukan ini semua kepada Tuhan-Tuhan kita?" Kat situ saja dah kantuikan Tuhan boleh diapa-apakan. Ucapan Namrud and the gang itu sudah menunjukkan tak logiknya menyembah Tuhan-Tuhan itu. Sebab
Tuhan-tuhan itu sendiri telah berjaya diapa-apakan. Lalu bagaimana tuan-tuan itu mengelakkan kita dari diapa-apakan, sedangkan mereka sendiri tidak berjaya untuk mengelakkan diri mereka daripada diapa-apakan oleh Nabi Ibrahim. Ucapan Namrud itu sendiri sudah menunjukkan lemahnya Tuhan-Tuhan mereka. Kamu ke yang telah memperlakukan sesuatu kepada Tuhan-Tuhan kita. Nampak tak betapa tidak bijaknya ucapan itu? Ibrahim menjawab, bukan saya, dia. Dia itu merujuk kepada berhala yang paling besar. Dia yang paling besar kan? Dia buat. Tak nampak? Tu yang tu. Hala. Dia buat. Tu kapak dengan dia tu. Lepas tu Nabi Ibrahim kata lagi, fas'aluhum. Kalau kamu tak rasa dia buat, korang tanya mangsa-mangsa ni. Dia pun angkat batu-batu serpihan yang dah dipecahkan. Kesian kat dia. Hadha Rabbi. Ini Tuhan saya ya. Kesian dia, telah diapa-apakan oleh yang paling besar. Cuba tanya dia orang ni, kalau dia orang boleh bercakap. Kalau dia orang boleh bercakap, alangkah indahnya kan? Kenapa yang paling besar musnahkan yang lain-lain? Kesian yang paling besar tu, dia paling senior tau. Dialah dulu paling ramai orang sembah dia. Tapi kerana korang wujudkan yang kecil-kecil 70 lebih ni, dia sudah tidak lagi disembah. Maka dia marah. Dia bunuh, pukul habis sekutu-sekutunya. Sebab dia marah. Jadi kalau kamu tak boleh tanya dia orang ni mangsa, tanya dia. Saya tak pasti anda nampak ke tidak bijaknya mantik Nabi Ibrahim. Dari satu sudut dia nak kata, hampa duk sembah apa sebenarnya? Tak boleh bercakap, tak boleh defend diri sendiri. Lepas tu hampa duk sembah dengan beranggapan dia boleh melindungi kalian. Diri dia sendiri tak boleh nak lindungi. Tapi dari satu sudut, ahli tafsir bernama As-Sa'adi kata, Nabi tengah nak kata Allah itu esa tidak menerima sekutu. Sekutu-sekutu ini menyebabkan Allah murka. So, dua dalam satu. Bahkan lebih daripada tu kalau anda tadabbur dengan lebih mendalam. Briliannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nak katanya, boleh ke yang paling senior, yang paling besar selama ini disembah oleh seluruh manusia, tiba-tiba diada-adakan sekutu-sekutu yang menyebabkan orang beri perhatian kepada sekutu-sekutu dan tidak lagi dia. Maka apa boleh berlaku? Logiknya adalah mungkin yang paling besar itu bertindak kepada yang kecil-kecil kerana kalian sudah mewujudkan sekutu-sekutu. Nak ajarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bertindak dengan menurunkan azab kerana kalian telah mengadakan sekutu-sekutu selain daripada Allah. So, nampak tak? Jadi dua dalam satu, tuan-tuan. Okey, kita teruskan. Waktu ini Allah Ta'ala rakamkan kejayaan dakwah Nabi Ibrahim yang tidak boleh dirakamkan oleh wartawan. Iaitulah perkara yang berlaku dalam hati masing-masing. Sejarawan dia boleh rakam berapa orang datang dalam majlis itu. Sejarawan boleh rakam ada berapa banyak berhala yang dipecahkan. Sejarawan boleh rakam macam-macam yang tersurat. Tetapi apa berlaku dalam hati, sejarawan tak boleh buat. Allah boleh merakamkan lebih daripada itu. Dan tuan-tuan, dalam dakwah ini matlamat kita, tampallah dalam bilik supaya anak-anak mewarisi legasi Nabi Ibrahim, iaitulah bila berdakwah biar manusia insaf yang mereka sudah terlanjur begitu lama. Faraja'u ila anfusihim. Maknanya apa? Mereka kembali memikirkan dengan serius apa yang mereka sembah selama ini. So Allah rakamkan satu babak di mana semua orang berdiam diri dan tertanya-tanya semula, kita mewarisi ajaran agama siapa sebenarnya ini? Yang tidak ada langsung logiknya. Kerana apa yang Ibrahim alaihissalam telah buat telah benar-benar menunjukkan kita sembah benda
yang jelas tidak membantu kita pun. Dan sesama mereka berkata kita sudah zalim selama ini. Tetapi tuan-tuan, ini adalah ayat 64. Anda tahu tak apa makna kafir? Bukan saya nak sebut ni supaya anda kafirkan orang, na'udzubillah. Cuma kita kena belajar apa makna kafir dalam Quran. Kafir dalam Quran adalah dia insaf, dia faham kebenaran sudah berlaku di hadapan matanya, ya, memang jelas menunjukkan apa yang kita sembah selama ni tidak pun membantu kita, apatah lagi membantu diri mereka sendiri. Tetapi mereka nukisu ala ru'usihim, mereka kembali angkat kepala dan mereka lalu berkata, kau tahu kan diorang tak boleh nak bercakap. Ini menunjukkan mereka menginsafi dan mengiktiraf hujah Nabi Ibrahim benar, tetapi kerana risau kehilangan penyokong, kerana risau hilangnya kekuasaan, maka al-malak ataupun orang-orang kanan Namrud ini cuba nak kelirukan semula rakyat jelata dengan berkata kok mana pun Ibrahim salah, dan dia cuba nak kita bercakap dengan sesuatu yang memang tak boleh bercakap. Habis tu kenapa sembah dia? Sekali lagi ucapan yang menunjukkan tidak bijaknya. Akhir sekali Nabi Ibrahim bersuara, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Inilah 10 tahun dakwah depo tak dengar yang menyebabkan Nabi Ibrahim tukar strategi pecahkan berhala. Pecahkan berhala bukan atas dasar kemarahan sahaja ataupun emosi melulu, tetapi kerana nak bagi orang faham ayat ni je pun. Kadang-kadang kita bagi cara ceramah, dia tak faham ayat ni, kita tukar strategi, pecahkan berhala dan buat adegan kapak pada berhala yang paling besar, sebab nak bagi faham dia orang tidak boleh beri manfaat ataupun mudarat, dan terbukti sekarang. Okey, jadi itulah serba sedikit, dan sekarang kita berada pada aksi yang lebih ekstrim daripada Namrud dan gangster-gangster di sekelilingnya, iaitulah bangun semua wahai para pegawaiku, kita hidupkan api api ni kalau kita hidupkan dipanggil apa? Marak, semarak-maraknya. Ya, kumpulkan kayu-kayu api sebanyak mungkin, tebanglah sebanyak mungkin pokok, dan kita kena tolong Tuhan kita. Dia tak sedar ucapannya semakin tidak bijak. Tuhan memerlukan pertolongan. Apa enggak? Tuhan memerlukan pertolongan rupanya. Habis tu selama ni minta tolong dengan Tuhan buat apa? Kalau Tuhan sendiri perlu minta tolong kepada kita, siapa Tuhan sebenarnya? Siapa Tuhan? Keliru dah sekarang ni. In kuntum fa'ilin. Ayat ini menunjukkan Namrud mendapati rakyat tak berani nak bertindak, dan segelintir tentera tak nak bertindak. Lalu dia kata, kalau kamu nak bertindak, maka tolonglah lakukan, kumpul kayu dan buat api yang marak menjulang, dan tolong Tuhan-Tuhan kita. In kuntum fa'ilin, kalau kamu boleh melakukannya, kerana kedapatan orang yang tidak mahu melakukannya. So ini gertakan, ya, daripada pemerintah yang bernama Namrud. In kuntum fa'ilin. Jadi transisi ayat ini kepada ayat seterusnya adalah delay yang sangat lama yang Allah Ta'ala diamkan. Ayat ni ayat yang menunjukkan baginda belum lagi diikat tangannya, diikat kakinya, ya, dan dibawa naik ke puncak gunung, kemudian dimarakkan api dengan marak menjulang sampai dikatakan tak nampak langit kerana asap yang sangat tebal, ya. Ayat ini ayat sebelum Nabi Ibrahim ditahan dan dibawa naik ke atas. Ayat sekejap lagi adalah ayat yang menunjukkan Nabi sudah dihumban. Jarak antara ayat ini sebenarnya dari sudut masa panjang. Banyak benda Allah Ta'ala tak cerita supaya anda bayangkan sendiri. Allah kurniakan akal untuk membayangkan anda sedang berada dalam situasi Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dalam hal ini maklumat-maklumat daripada buku-buku membantu kita, kerana para ulama cuba berimajinasi, membayangkan bagaimana baginda punya ketakutan. Baginda ditambak kaki dan tangan, dia dibawa menaiki menjanik apa yang jenis baling peluru, dan diberikan peringatan akhir,
nak kembali ataupun nak kekal dengan Tuhan kamu. Ya, para ulama menggambarkan, cumanya dalam hal membaca buku-buku cerita ini, kita kena ada kemampuan menapis maklumat-maklumat, khususnya yang pelik-pelik. Ya, yang pelik-pelik. Apatah lagi tadi ada soalan tentang Israiliyat. Ya, Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Quran, hadis para sahabat dan tabi'in, kita boleh terima sebagai tadabbur, sebagai satu penjelasan kepada perkara yang Allah tak sebut dengan details. Tetapi kalau bertentangan, kita kena tolak ke tepi, jauh-jauh, sebab dia memfitnah Nabi contohnya. Okey, antaranya cerita yang popular kalau anda masih ingat, burung datang menawarkan bantuan kan, malaikat Jibril datang membawa bantuan kan. Itu mungkin terjadi, itu mungkin tidak terjadi. Ya, jadi kita fokus kepada apa yang Allah Ta'ala sebut. Nabi memang nak dibunuh, lalu dihumban ke dalam api. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selamatkan Nabi Ibrahim semasa Nabi masih diikat dan ditambat. Boleh je Allah Ta'ala jadikan ikatan tu terlerai. Kita dah tambah kali ke-10 ni, terlerai lagi ikatannya. Boleh kan? Ataupun masa nak bawa dia naik gunung tu, sebab saya pernah pergi Shanli Urfa, dikatakan di situ, walaupun saya dah sampai, saya still yakin dekat Iraq. Ya, tapi boleh jadi di situ, di Shanli Urfa tu, bawa naik ke atas, pernah bawa anak-anak kita naik ke atas tu, ada 2 menara tu kan, naik ke atas tu, boleh jadi setiap kali nak bawa naik je, roda bocor lah, tayar tercabut lah, ada je tak kena je kan? Tapi Allah Ta'ala ni dia bertindak macam mana? Kita kena faham satu benda, Allah akan bagi musuh rasa dia akan menang. Dia akan bagi Abrahah tu rasa dia akan menang. Dan memang dia punya program Abrahah ni, road to Mekah tu 99% sempurna. Tinggal 1% je, iaitu gajah tu langgar je. Yang lain semua dah sempurna, financial okey, support daripada rakyat okey, bala tentera dah siap, semuanya sempurna. Khususnya orang Arab pun bagi jalan, berpaling tadah dan membantu Abrahah. Semuanya sempurna berlaku. Tinggal 1% je. Allah Ta'ala begitulah, alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Lihat bagaimana Allah bertindak. Dia bagi Firaun malam tu tidur lena gila-gila malam. Esok bangun dapat tahu Musa sudah sampai di sekian-sekian, dan dia dengan pongoh, sombong dan bongkaknya pergi mengejar. Begitulah cara Allah musnahkan musuh-musuhnya. Dia bagi istidraj. Tahu istidraj? Kaya kali. Bagi dia rasa selesa dia akan menang. Dan di akhirnya, bila terlompat, terbang saja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya cuba nak anda letakkan diri anda di tempat Nabi Ibrahim. Adakah dia menjadi orang yang ragu? Saya rasalah baginda sudah berfikir mati syahid insyaAllah ya, berentung di dalam api, tetapi menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Nabi Ibrahim tak tahu apa-apa bagaimana Allah akan menyelamatkannya, sebab tidak ada cerita sebelum Nabi Ibrahim manusia boleh selamat dalam api. Tak ada. Jadi Nabi Ibrahim meyakini mungkin ajalnya di situ, kesudahan perjuangannya di situ. Allah tidak berkehendak baginda tamat di situ. Sejarah Nabi panjang lagi, tengok peta tadi kan, timeline panjang lagi perjalanan tu. Tetapi kalau nak selamat daripada api neraka, ikutlah manusia yang selamat dalam api. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Batu burung ababil, dia bawa batu sijil, batu dari neraka, batu daripada neraka. Burung tak hangus pegang apa je, batu dari neraka. Kita patut dah boleh cekencok dah tu, hangus, hangat, sizzling. Tapi burung pegang batu neraka, tak ada apa-apa pun. Yang kenanya bawah tu. Sebab apa burung tak kena apa-apa?
Sebab burung tu mengingatkan Quraisy, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Kau lupa burung ini mengingatkan siapa? Mengingatkan kamu pada Abraha pula dah. Mengingatkan kamu kepada Nabi Ibrahim yang mendoakan Makkah supaya aman daripada musuh, maka Abraha pasti tumbang. Dan yang mendoakan itu adalah yang kena api tapi tak ada apa-apa. Allah yang sama beri kepada burung berkenaan. Siapa pelihnya? Jadi inilah yang berlaku, di mana Allah memberikan arahan kepada api berkenaan, hendaklah kamu menjadi sejuk. Kalau Allah perintah berhenti kat situ, memang Nabi Ibrahim akan duduk dalam api, tapi mati juga, sebab mati kesejukan. Tapi kerana Allah tambah salaman, sejuk yang sejahtera, ya, sejuk yang bahaya. Tetapi untuk Ibrahim sahaja, ia mestilah sejahtera. Pernah tak tuan-tuan nampak api yang anda rasa sejuk duduk di dalamnya? Cubalah di dapur kejap lagi ke. Ulama kita katalah, mujulah Allah letak Ibrahim ala Ibrahim ala Ibrahim. Kalau Allah sebut Kuni berdan wa salaman, maknanya api itu kita boleh cari lagi sekarang. Api yang sejuk dan api yang masih lagi menyala, yang mana sejuk duduk di dalamnya, anda masih boleh cari sebab dia ada lagi. Tapi kerana Allah kata Ibrahim saja, sudah dah tak ada dah. Dia berlaku hanya pada masa Ibrahim sahaja. Dan api ini menerima kedatangan tetamu yang hebat. Tetamu Allah sampai, mereka sambut. Api ini tentera Allah, air tentera Allah. Api telah menjadi mukjizat. Depan-depan Namrud, depan-depan kaum musyrikin, mereka melihat peristiwa ini, tetapi berimankah mereka? Setara tu pun tidak beriman. Tadi berhala sudah terbukti tidak boleh defend diri sendiri, habis itu sembah buat apa? Yang tu dah patutnya boleh masuk Islam. Peristiwa ni sepatutnya lebih ramai berbondong-bondong masuk Islam, tapi tahukah anda tak ada seorang pun beriman melainkan Lut alaihi salam dan Sarah. Wallahu a'lam. Sepaham saya, Sarah ini bila Nabi sampai di Palestin, Sarah tiada kena mengena dengan negara yang bernama Iraq. Itu setakat yang saya yakini. Tapi Lut alaihi salam, ya, Allah sebut dalam suratul Ankabut, peristiwa ini menyebabkan Lut beriman. Adakah ini menunjukkan Lut tidak beriman? Sekali lagi, para anbiya Allah pelihara daripada syirik sebaik saja mereka lahir ke dunia. Mereka tidak pernah melakukan ini semua. Mereka beragama dengan agama fitrah. Cumanya ini soal menyatakan support kepada Nabi Ibrahim. Mereka menyembah Allah, cuma mereka tidak beritahu orang lain. Dan hari ini mereka yang bernama Lut datang berkata, saya akan bersama dengan anda, karena saya antara yang hadir semasa Namrud mengumpulkan rakyat dari seluruh negara untuk datang ke upacara membakar sampai rentung Nabi Ibrahim. So Nabi Lut tak tahu apa yang berlaku. Dan kerana peristiwa itu diwar-warkan ke seluruh TV dan radio, maka semua rakyat datang, termasuk Nabi Lut yang tak tahu apa-apa. Dikatakan begitu. Lalu bila dia datang, dia melihat peristiwa Nabi Ibrahim ni, dia terus mengatakan dia beriman dan dia berhijrah dengan Nabi Allah Ibrahim ke Palestin. Ada soalan? Sebelum saya jawab, sekejap lagi, sangat menarik, saya akan kongsikan pada anda CCTV yang kedua. Babak yang sama, CCTV kedua. Tadi CCTV Surah Al-Anbiya. Banyak lagi beberapa persoalan yang tak terjawab. Dengan CCTV kedua, kita akan dapat lebih jelas event tu berlaku bagaimana, InsyaAllah. Iaitulah Surah As-Saffat. Silakan Puan. Waalaikumsalam.
Takut sebab apa? Malu takut tak boleh lawan hujah dia orang. Bukan tak boleh lawan, rasa macam pernah juga tanya kepada non-Muslim kenapa menyembah berhala. Lepas tu mereka berkata sebab mengikut nenek moyang mereka lah, membaca Al-Quran. Jadi macam mana kita nak bina keyakinan sebagaimana Nabi Ibrahim yang begitu yakin dan begitu tenang. Macam mana nak bina perasaan yakin, tenang dan tawakal seperti Nabi Ibrahim? InsyaAllah akan terjawab pada CCTV yang kedua semasa kita bahas merenung ke arah langit. Pertama sekali, kita susah nak berhujah dengan orang kalau kita tak ada hujah. Tak ada ilmu. Ilmu datang daripada mana? Tidak daripada Allah, tapi cara dia bagaimana? Belajar daripada siapa? Ilmu datang pertama daripada guru, daripada pembacaan, daripada kelas. Ilmu juga datang daripada nazrah. Banaziratun, iaitulah menyelidik, mengkaji, berfikir dengan mendalam apa yang Tuhan nak sebut kepada saya dengan ayat-ayat kauniyah di angkasa lepas. Orang yang berfikir tentang langit, bumi, siang, malam, bintang, bulan dan segala yang ada di sekeliling pasti menemui tanda-tanda adanya satu pentadbir yang esa tidak dicabar kuasanya sejak azali. Sebab kalau ada kuasa lain mengaku dia Tuhan, pasti dia boleh tidak bersetuju dengan sistem sedia ada. Kerana sistem sedia ada telah menyebabkan manusia menyembahnya sahaja. Saya nak manusia menyembah saya akan tunjukkan saya boleh lawan Tuhan yang sedia ada. Tapi sampai ke sudah matahari tak pernah terbit daripada barat. Betul kan? Menunjukkan tak ada tentangan daripada kuasa lain. Ini menunjukkan tiada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah pada perjalanan alam yang begitu stabil ini, ya. Tiada sebarang perlanggaran. Okey. Itu antara cara untuk kita bina keyakinan diri. Okey, sekarang saya cuba jawab soalan puan tadi dengan CCTV kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim merenung lama ke arah langit. Okey, sekejap. Event ni event yang mana sebenarnya? Saya sebut tadi babak yang sama. Babak di mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala dan kemudiannya tidak berjaya membuka fikiran kaumnya. Berjaya buka fikiran, tetapi tertutup pintu hati diorang. Namrud menghumban ke dalam telaga, ke dalam api. Dan dia Ibrahim merenung ke arah langit. Apa benda ayat ni? Ayat ni ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, merenung ke arah langit, dia nak tahu bila bintang tu akan muncul yang dipuja-puja. Dan biasa kalau bintang tu muncul, upacara tahunan akan diadakan oleh Namrud. Berpesta-pestaan, berarak-arakkan pada tahun berkenaan, iaitu kelahiran bintang Venus itu, yang cerah ni, terang benderang itu. Ibrahim seolah-olah ikut kalender esok. Upacara tahunan itu akan berlaku esok. Ini maksud ayat ni. Seolah-olah dia tengok ke langit, dia nak tahu bila bintang tu akan muncul. So bila muncul, rakyat akan buat perayaan. He will do something. Ini makna yang pertama. Sudah melengkap tak maklumat surah Al-Anbiya tadi? Surah Al-Anbiya, dia bermula dengan Nabi berkata kepada kaumnya, I will do something pada berhala-berhala kamu, kan? Tetapi ayat ini pula, CCTV kedua kata, Nabi dapat idea bagaimana Nabi akan memilih waktu di mana semua orang meninggalkan rumah masing-masing. He will do something pada berhala-berhala berkenaan. Okey?
Okey, ayat ini juga bermakna okey, Nabi mencari ilham. Macam mana aku nak sedarkan dia orang? So ini tafsiran kedua dan saling melengkapi. Maknanya lama Nabi Ibrahim berfikir. Pecah berhala ni bukan datang tiba-tiba. Sebab kalau datang tiba-tiba, itu sebenarnya emosional. Marah betul ada orang ni jaga berhala-berhala ni. Ayat ini menunjukkan Nabi waras. Dan ulama-ulama kita mentafsirkan ini uslub orang Arab bila bercakap, yang mana maksudnya dia benar-benar serius berfikir. So ayat dia dalam bahasa Arab untuk nak kata orang yang benar-benar serius berfikir adalah dia sedang melihat ke arah bintang. Sebab memang orang yang melihat ke arah bintang, kita akan tahu dia sedang berfikir. Ke orang yang tengok ke arah bintang tu dia ketawa. Oh, itu gila. Orang yang melihat ke arah bintang dan bukan melihat ke arah phone dia, itu menunjukkan dia sedang berfikir. Betul tak? Tapi orang melihat ke arah phone, itu maknanya apa? Dia tidak berfikir. Tak adalah. Okey, jadi Nabi Ibrahim dia berfikir dengan serius, pergi mari macam mana kan? Kalau kartun tu dia keluar mentol, ting, gitulah nak bagi faham ayat ni. Subhanallah. Sebenda tu ada tak pada kita? Berfikir dengan serius, macam mana nak bagi orang masuk Islam? Kita buat tak ayat ni ibrah? Ke kita selesa dengan kita je Islam dan orang lain Islam? Macam mana nak tarik orang lain? Tak payah bercakap lah pasal orang Islam, orang bukan Islam. Orang Islam beberapa ramai yang rots. Ada tak kita fikir macam mana ni? Orang yang berfikir dengan serius, sebab saya nampak dia benar-benar serius ni. Jadi anda sebenarnya sedang merenung ke arah bintang. Gitulah nak katanya. Ada nama Nazirah di sini. Sepatutnya dia banyak merenung ke arah bintang. Dan bila datang tarikh kejadian, yang ni tak ada dalam CCTV pertama tadi. Saya je sebut cerita tu. Tapi cerita tu sebenarnya ada di sini. Ya, Ibrahim, jom follow ayah. Follow mak kamu, follow adik-adik kamu. Jom ke upacara anjuran Namrud Sendemberan. Jom. Okey. Ibrahim kata, minta maaf, saya benar-benar sakit bagi diorang fizikal. Oh, nampak dia berselimut tu, demam. Tak apalah bang, biarkanlah dia. Fatawallaw anhu, biarkanlah dia. Mereka pun membiarkan Nabi Ibrahim bersendirian dalam rumah dan semua orang pergi ke majlis berkenaan. Meninggalkan Ibrahim seorang-seorang di biliknya adalah kesilapan paling besar dalam sejarah. Pak budak ni walaupun duduk di bilik, dia bukan main FB tuan-tuan. Dia fikir macam mana aku nak bantu Malaysia jadi lebih baik ni, macam mana nak lahirkan orang Johor yang lebih baik ni. Fanazaratun, dia berfikir dengan serius. Dan akhirnya dia dapat idea. Yang tu datang idea pecah berada tu, bukan datang tiba-tiba. Okey, so bukan tindakan radikal. Tu kita kena faham. Bukan tindakan radikal, tetapi tindakan yang datang daripada selepas. Kalau meeting bisnes ni, kita brainstorm banyak idea, kita pilih satu je dulu. Betul tak? Kita keluarkan macam-macam idea gila, and at the end of the day kita pilih satu je yang kita nak buat betul-betul. Macam itulah Nabi Ibrahim seolahnya begitu. Dia mempertimbang CAF, consider all factors, and then akhirnya dia decide ini yang terbaik. Pro consnya yang ni yang terbaik. Okey. Lalu dia pergi dengan bergegas. Yang ni tak ada dalam CCTV pertama tadi. Di mana dia bergerak dengan sangat pantas. Sebab apa? Yang ni tak ada dalam CCTV pertama tadi. CCTV pertama tadi kita terus diberitahu bagi dia memecahkan berhala. Maknanya dia dah sampai. Yang ni on the way, jalan laju. Faragha ni berjalan laju bawa kapak dia. Ini menunjukkan apa? Dia berjalan laju sambil bawa kapak Faragha. Ragha ni berjalan dengan bergegas. Ini menunjukkan apa? Timing. Pengalaman saya upacara tu 2 jam dan kita ada 70 ekor. Dan KPI kejayaan bukan setakat pecah 2, pecah 80. Maknanya jatuh tu pecah lagi.
So timing menyebabkan baginda bergegas. Sebab takut nanti ada 2-3 tak sempat pecah, diorang dah on the way balik. Gagal. Sebab dia nak semua pecah kecuali seko yang paling besar tu. Yang tu je. Jadi ini bukan mudah tuan-tuan, dia memerlukan timing. Jadi faragha ila alihatihim, dan ini pun tak ada dalam CCTV pertama, iaitulah bila sampai saja kepada berhala berkenaan tadi dalam CCTV pertama dia terus smackdown. Yang ni dia belum lagi smackdown, dia mendapati ada limau, ada chicken chop, ada kek secret recipe. Allah, hampa pasal apa tak makan? Orang beli mahal-mahal. Ada yang guna Shopee, Lazada, guna beli online tu. Kesian dekat Grab Food tu semua. Korang tak makan, baik aku makan. Dia tanya setiap tu. Maknanya depa pi upacara tu, sebelum pi depa sediakan makanan pada Tuhan-Tuhan supaya beri barakah. Ya, sepanjang kami tak ada ni jagalah, ya, jaga. Kami nak pergi lara sekejap. Ya, sepanjang kami lara tu jagalah sekejap, elok semua ni. Ini kata Said Qutb rahimahullah menggambarkan kondisi jiwa Nabi Ibrahim yang sakit. Ni maksud sakit, iaitulah aku dah lama sakit hati dengan hampa semua. Orang bagi makan bukan nak makan. Lepas tu aku tanya, hampa tak jawab. Kenapa tak cakap? Kesian orang duk sembah berpuluh tahun kat korang tak jawab patah pun. Mana Tuhannya kalian ni? Tak cakap, tak ada apa-apa respon. Tak layak hidup langsung. Dalam CCTV pertama, Allah sebutkan hasil pecah tu. CCTV kedua, Allah sebut proses yang menyebabkan benda tu pecah dengan pecah-pecah yang begitu banyak, sebab dia guna tangan kanan. Sampai ke tahap tu, ya, Allah Ta'ala detailkan benda yang kita tak expect. Allah detailkan. Tangan kanan artinya segenap kekuatan, benar-benar dilakukan seperti menggunakan seluruh tubuh badan. Dan ia juga bermakna tiada sebarang keraguan bahawasanya, ya, apa yang disembah ini bukanlah Tuhan. Dan ia juga menunjukkan keyakinan misinya akan berjaya tanpa gangguan. Sama hujung belaka. Pantun dah. Faragha alaihim darban bil yamin. Habis, ya, semuanya dibelasah oleh anak muda ini. Dan mereka pun balik bergegas. Yazifun artinya bergegas. Tadi tak ada dalam cerita. Yang ni diorang balik dalam keadaan bergegas. Kenapa? Sepatutnya balik dalam keadaan mabuk barangkali, balik dalam keadaan tak payah risau lah, sebab Tuhan-Tuhan dah jaga rumah kita kan. Tapi diorang balik bergegas. Ini menunjukkan ada SB report. Balik cepat, sesuatu sudah terjadi. Emergency. Emergency, balik cepat. Jadi orang mendapat tahu lebih awal yang something telah berlaku kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan Nabi Ibrahim, ya, Allah tak cerita dah, sebab dah diceritakan Al-Anbiya tadi. Ya, dah diceritakan bagaimana dialog itu panjang lebar berlaku. Cumanya ada perincian-perincian tertentulah yang disebut di dalam surah ini, yang saya kira asasnya sama dengan surah Al-Anbiya, ya, wallahu alam. Untuk babak Nabi Ibrahim sebagai remaja. Kita ada lagi 20 minit. Saya nak berpindah kepada Nabi Ibrahim sebagai ayah. Kalau tak ada soalan lah. Kalau ikut nota anda, Nabi Ibrahim sebagai suami kan? Skip. Sebab kita nak ikut flow. Kita nak ikut flow, okey. Okay, saya nak bagi ruang ni, kalau anda, mungkin kalangan anda yang tak boleh terima ada babak skip.
Okeylah, kalau rasa tak boleh tidur, bolehlah tanya. Okey, ingat ya, kita akan terus pergi jauh ke depan ni. Kita telah meninggalkan Nabi Ibrahim sebagai remaja. Moga-moga bertemu lagi Nabi Allah Ibrahim sebagai remaja. Banyak sebenarnya cerita baginda semasa di Iraq, tetapi itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Saya harap tuan-tuan boleh brainstorm balik di rumah dengan suami, dengan anak-anak, apa dia punya list down, dia punya pengajaran-pengajaran itu. Sekarang kita akan bergerak jauh ke depan tu. Kalau tadi umur 20, sekarang umur dah 70-80 tuan-tuan. Kita telah skip ya. Kalau maknanya kalau Avengers tu kita tengok Endgame, kita tengok pun filem sebelum tu. Memang tak faham. Memang tak faham. But kerana topik kita ni sirah Nabi Ibrahim, kekeluargaan, maka saya nak ikut flow tu lah. Anak sudah, remaja yang menggoncangkan dunia sudah, sekarang sebagai seorang ayah. Okey. Jangan lupa, beliau nak jadi ayah tu ada banyak lagi peristiwa-peristiwa terjadi kan. Hijrah, kita dah jelas tadi. Berkahwin dengan Sarah, tak dapat anak, jelas. Pergi ke Mesir, dapat Hajar, selesai. Dapat anak Ismail, selesai. Anak kecil menyusu. Allah perintahkan pergi ke Mekah bawa anak tu, maka pergilah 400, 500, 600 km menaiki unta. Letak anak di padang pasir kering kontang, maka letak, tapi Allah pelihara mereka berdua. Nabi Ibrahim pulang ke Palestin. Dan sekarang Allah Ta'ala bagi wahyu, selepas 13 tahun kau tinggalkan mereka di Makkah, aku perintahkan kau kembali ke Makkah. Ubat rindumu kepada anakmu Ismail. Dan kita nak berada di situ sekarang. Jauh kita punya forward ke depan. Tapi kot-kot lah ada soalan perantaraan antara event berkenaan. Sebab kita skip daripada sini terus ke nombor 13. Kot-kot lah ada soalan berlega sekitar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin ada yang nak tahu pasal Mesir. Kerana itu pun ada babak Nabi Ibrahim sebagai seorang suami. Sebab kejap lagi memang ada babak Nabi Ibrahim sebagai suami, tapi suami kepada Hajar. Sarah lah. Sarah. Tetapi cerita Nabi Ibrahim sebagai suami juga nampak jelas pada nombor 8 ni. Okey, dalam hadis sahih Allah memberikan perintah Nabi Ibrahim ke Mesir untuk berdakwah kepada kaum dan raja yang kafir. Dalam hadis seingat saya apa yang disebutkan adalah bukan setakat raja yang kafir itu tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim, dia cuba nak ganggu Sarah. Kerana Sarah adalah wanita tercantik dunia waktu itu, katanya, wallahu a'lam. Tapi tak pelik Sarah cantik, sebab dari keturunannya lah Yusuf. Sarah melahirkan Ishak, Yaqub, Yusuf, Bunyamin. Handsome belaka tu. Sebab tu Nabi Yaqub kata 12 orang ni kalau masuk Mesir jangan duduk setumpuk belaka. Jadi selebriti, orang datang pada kamu, pecah-pecah sikit, dia distract orang. Sebab kalau duduk yang handsome ni, duduk satu kumpulan ni, jadi orang jadi bagi perhatian lebih. Kukut diorang kan kata kamu ni nak jam pertandingan model ke apa kan. Jadi pecah-pecah kan, seorang masuk pintu ni, seorang masuk pintu ni. Okey, baik. Raja yang kafir itu bukan Firaun ya, Firaun belum ada kot masa ni. Raja yang kafir itu cuba nak menaklukkan sesuatu kepada Sarah, nak merampas Sarah. Raja yang kafir itu tanya, siapa perempuan ini? Ibrahim berkata, ia adalah saudara perempuan saya. Kenapa Ibrahim tak kata dia isteri saya? Sebab raja yang kafir ni memang gila nak rampas bini orang, kacau bini orang. Ibrahim menipu kali kedua. Quote in quote, bukan menipu sebenarnya. Sama macam tadi, dia yang buat, bukan saya yang pegang kapak dia. Yang kedua, saya sakit,
Yang ketiga, yang ni. Dia adik, dia adalah saudara perempuan saya. Maksudnya adalah dia memang isteri saya dan dia adalah saudara perempuan dalam perjuangan. Oh, gitu. Jadi kita ni, suami kita ni saudara seperjuangan. Okey. Jadi bila disebut begitu, ya, bila disebut begitu, seingat saya itu, saya kena rujuk balik lah tuan-tuan, tapi itu seingat saya selepas usaha dilakukan untuk ganggu Sarah, dan Allah memelihara Sarah. Raja Mesir ini menyaksikan bagaimana dia tak boleh nak touch Sarah. Lalu ditanya, siapa dia ni kepadamu sebenarnya? Barulah dijawab, dia saudara perempuan saya. Ya, Allah beri kekuatan kepada Nabi Ibrahim untuk Sarah dekat dengan raja, kerana raja mengarahkan sedemikian. Ibrahim yakin isterinya dalam peliharaan Allah, dan memang berlaku pun itu. Dan kerana terkejut dengan apa yang berlaku pada Sarah dan risau dengan dirinya akibat daripada keajaiban yang berlaku, dia tak ada nak touch Sarah, maka biasalah dia akan bagi hadiah supaya jangan doakan apa yang tak baik pada saya lah. Sebab nampak kamu ni orang-orang pelik-pelik belaka ni, ya? Datang dari mana pun tak tahu. Jadi, sebagai hadiah, sebagai hamba perempuan saya ini dari istana Mesir. Subhanallah. Itulah bonda kita, alaihassalam, Hajar. Ya, Hajar. Itulah sedikit kisah. Ada lagi nak tanya? Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejujurnya terima kasih Ustaz, terangkan Ustaz daripada awal sampai ke kalbu-kalbi. Alhamdulillah. Kita sama-sama berkongsi pada hari yang penuh berbahagia ini. Jadi saya nak tanya tentang keimanan Nabi Allah Ibrahim AS dan juga pengikut-pengikutnya. Sepengetahuan saya, Allah Ta'ala turunkan risalah dan kitab sebanyak 104 buah. Ya. 104. Iya betul, dan komplit Al-Quran Karim sehingga kita guna sampai akhir kalam, insyaAllah. Jadi kalau tak silap saya, Nabi Allah Ibrahim AS dapat 10, kalau tak silap saya. Jadi soalan saya, keimanan Nabi Allah Ibrahim sebagai ayahanda kita, bapa kita, dari segi imannya sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, dari segi syariat solatnya, dari segi syariat sebelum bahasanya, adakah sama macam kita pengikut Nabi Muhammad SAW telah disyariatkan? Jadi Ustaz faham maksud saya? Adakah maksudnya penuh tak 5 waktu? Adakah syariat kita sekarang ini adalah syariat Nabi Ibrahim? Sama ke bab haji itu saya ada faham lah. Mana maksudnya dari segi beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dari solat. Kadang ada sebahagian para nabi, contohnya pengetahuan saya yang tidak pandai, dia zuhur saja pada waktu itu, dia asar saja pada waktu itu, maghrib dan seterusnya. Jadi dihimpun kepada Nabi Muhammad SAW sehingga hari kalam kita habiskan syariat itu, mana fiqahnya lah. Jadi soalan saya, pada zaman Nabi Ibrahim AS, jadi imannya macam mana kepada Allah? Dia mengajak umatnya kepada mari beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi caranya tu nak sikit je perkataan Ustaz, puasa je ke solat ni macam mana? Adakah macam mana? Boleh kita katakan apakah fiqahnya? Fiqah ya, insyaAllah. Jazakallah. Subhanallah. Pertama, saya tak ada pengetahuan tentang syariat in details pada Nabi Allah Ibrahim AS. Saya tidak tahu. Yang jelas, haji adalah asasnya Nabi Ibrahim. Solat itu sendiri pun tidak pasti. Adakah segala yang kita lakukan berasal daripada Nabi Ibrahim ataupun tidak? Kerana dari sudut waktu solat dan dari sudut kaifiat solat, sempurnanya semua ini lepas Isra' Mi'raj. Adapun sebelum Mi'raj, sirah beritahu, pertama dari sudut waktu hanyalah pagi dan petang.
matahari terbit, matahari terbenam. Dan banyak cerita Nabi, Allah perintahkan Nabi berzikir bil ashyi wal ibkar, yang ditafsirkan oleh para ulama juga solat, iaitu subuh dan barangkali asar atau maghrib. Wallahu a'lam. Bagaimana bentuk solat itu pula, para ulama seingat saya berbahas. Ada yang menyatakan berdiri, sujud, tiada rukuk. Ya. Yang pasti sistematiknya 13 rukun kita itu hanya kepada umat Nabi sahaja, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja pengasasnya. Adapun sebelum-sebelumnya solat, tapi tidaklah sesempurna fiqh kita. Gitulah. Solat, haji, zakat, yakni keluarkan harta untuk membersihkan harta. Berikan harta sedikit ya kepada asnaf daripada harta kita untuk bersihkan harta. Berdasarkan surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail, ya, Allah menyebut tentang Ismail, memerintahkan keluarganya solat dan zakat. Maka siapa agaknya ajar Nabi Ismail menunaikan zakat kalau bukan ayahnya? Maka berdasarkan surah Maryam, Nabi Ismail menyuruh keluarganya menunaikan zakat, lalu diwarisi oleh orang-orang Arab tentang zakat. Maka kita fahamlah juga zakat diasaskan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada satu lagi rukun Islam, puasa. Puasa 30 hari ataupun puasa bulan Ramadan, saya yakin ia hanya anugerah kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi Nabi-Nabi terdahulu sudah kerap berpuasa, cuma tidak spesifik pada bulan tertentu. Ya, yang jelas Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Al-Baqarah, kurniakan daripada keturunan anak andaku ini Ismail, Rabbana wab'ath fihim ar-rasulan yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya Tuhan, habiskan seorang rasul yang mana diberikan kitab. Okey, ini doa Nabi Ibrahim. Kurniakan seorang rasul dari keturunan Ismail dan diberikan kepadanya kitab. Soalan, kitab turun bila? Rasul dinobatkan bila? 1 Ramadan tahun yang pertama kenabian. 1 Ramadan apanya? 17 Ramadan kan? Yang kita duduk dapat tahu tu kan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi di Gua Hira, terima Quran di Gua Hira kerana doa Nabi Ibrahim 3000 tahun lepas. Lama tu doa nak mustajab tu, kita nak cepat berlaku. Dan Nabi tu tak tengok pun doa dia mustajab. Nabi tak sempat tengok pun doa dia dimustajabkan Allah. Kerana doa Nabi Ibrahim, datangkan Rasul dan datangkan kitab, kita dapat puasa Ramadan. Kerana Quran turun, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran, yang didoakan Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, semua rukun Islam ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Semua rukun Islam ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Sebab itulah Allah sebut dalam ayat terakhir suratul Hajj, huwa sammakumul muslimin millata abikum, inilah agama ayah kamu. Nabi Ibrahim adalah ayah kepada Ismail, ayah kepada Ishak. Satu-satunya tempat Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ayah kita ada dalam Quran, surah pasal kita tunaikan haji, suratul Hajj, supaya dapat rasa dia tu ayah kita, ayah yang sayang pada kita. Dia tak nak kita ada masalah dalam hidup. Dia bagi tahu apa solusi untuk tidak rasa hidup ni tidak bahagia. Jadi orang yang benar-benar memahami rukun haji, dia akan faham asas-asas kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan pencerahan sedikitlah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Barakallah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya rasa saya tak nak masuk dah. Untuk babak seterusnya kita bawa ke petang. Jadi kalau suami ataupun ayah hilang petang ni gelap lah kan. Bagaimana nak fokus pada suami dan nak fokus pada ayah yang fungsi.
ya, asas sebagai seorang ayah. Saya pilih 4 sebab Kaabah tu 4 bucu kan. Sebab Quran memang kebetulan memaparkan Nabi sebagai anak, ayah, remaja dengan negaranya, suami Sarah dan Hajar, dan ayah kepada Ismail dan Ishak. Ya, cantiklah binaan Kaabah itu. Nak katanya keluarga ni kena semua main peranan. Semua penjuru kena takwa. Anda sebagai anak, anda sebagai ayah, anda sebagai suami, anda sebagai belia, pemuda. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, tolong tambah sedikit pada peta ini sesuatu yang tidak ada. Tadi puan tadi dia jumpa saya nanti, saya bagi hadiah kompas. Puan yang sebut tadi dalam peta ni tidak ada pemuja bintang dan bulan. Dia ada di sini sebenarnya dakwah kepada kaum. Ya. Dia huraian di sini sebab saya kata tadi kaum yang sama. Ada satu lagi yang tak ada, yang anda kena adakan, iaitulah saya tidak tahu di mana, tetapi barangkali boleh masuk mana-mana. Saya rasa anda boleh. Okeylah, katakanlah Nabi Ibrahim dia berdakwah, umur dia 15 tahun pada ayah dia. Anda bagi umur ayah dia berapa agak-agak ni? 60. 40 muda kah? Lagi muda kah? Agak-agaklah ayah tu. Ayah yang emosional ni kan. Allahu Akbar, 55. Okeylah, kita ambil dah 50 Okey, Nabi Ibrahim dakwah umur 20. Ayah masa tu umur 50. Agak-agaklah ayah meninggal dunia umur berapa? Ayah dia mati umur berapa? 70, kita ambil 100 lah. Sebab Nabi sendiri wafat 175. Katakanlah ayah dia mati umur 100 lah. So gapnya lebih kurang, kalau meninggal dunia umur 100, so daripada jarak dia berdakwah umur 20 tu ada 80 years later, betul tak? 80 tahun kemudian, betul? So 20 plus 80, kita berada di sini. Ni tolong tulis sedikit. Kemungkinan je Allah perintah Nabi Ibrahim berhenti beristighfar. Suratul Taubah, Suratul Mumtahinah. Allah perintah Nabi berhenti istighfar. Sebab apa? Tahu tak? Nabi Ibrahim ni dia tak pernah tak tunaikan janji. Dia janji apa dengan ayah dia? Saya akan sentiasa sehari sekali mohon Allah buka pintu hidayah pada ayah. Saya akan berdoa pada Allah buka pintu hidayah pada ayah saya. Seolah-olah setiap hari, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, suratul Isra. Okey? Tetapi pada tadi tu Allah beri wahyu, stop. Doakan kepada ayah kamu. Berhenti. Soalan, kenapa? Ayahnya mati dalam kekufuran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, semua yang ada kepada Nabi Ibrahim adalah qudwah hasanah, kecuali dalam surah Al-Mumtahinah Allah Ta'ala sebut, saya sebut saja, dakwah kepada ayah ni ikut rasanya 64 hingga 5 ni Mumtahinah. Tak apalah, tuan-tuan bagi perhatian je dulu. Iaitulah Allah Ta'ala kata semua pada Nabi Allah Ibrahim adalah qudwah hasanah, kecuali ada kecuali. Kan pelik tu. Kecuali apa dia? Istighfar dia dari sejak dia meninggalkan rumah sampai dia umur sini. Semua yang Nabi Ibrahim buat adalah qudwah, kecuali istighfar dia ataupun doa dia ayah buka pintu hidayah, yang tu tiada padanya qudwah. Maksudnya apa? Mendoakan
orang yang telah mati dalam kekufuran. Maksudnya jangan buat begitulah. Orang yang telah kita tahu dia meninggal dunia sebagai kafir, tidak beriman, maka jangan mohon istighfar kepada diorang. Asbabun nuzul suratul Mumtahinah adalah segelintir para sahabat kerana surah Maryam tadi, mereka berdoa, Allah ampunkan ayah saya, mak saya yang dah mati sebagai orang yang tak beriman. Bila turunnya suratul Mumtahinah dan suratul Taubah semua ni di Madinah, para sahabat stop. Sebab surah Maryam tadi telah menyebabkan para sahabat, kejap, Maryam turun di mana? Surah Maryam turun di mana? Mekah. Palestin. Surah Maryam turun di Mekah. Kerana turun di Mekah, para sahabat menganggap boleh istighfar pada mak dan ayah yang telah mati sebagai kafir. Kerana Nabi Ibrahim pun istighfar dan mohon ampun kepada ayahnya yang kafir. Tetapi bila sampai di Madinah, amalan itu dibatalkan. Dah, stop. Jangan istighfar, jangan mohon kepada Allah hidayah kepada orang yang dah mati sebagai kafir. Kerana tak ada faedah dah. Sebab dia dah mati. Kalau dia masih hidup, anda kena jadi Nabi Ibrahim. Doakan dia dapat hidayah. Tapi kerana dia dah mati, stop. Jadi betul tak Allah sebut kepada Nabi Ibrahim stop? Betul lah, sebab dia dah mati. Dah tak valid dah. Dah tak ada faedah dah. Betul Allah kata tak ada faedah dah. Dia dah mati. Dia mati sebagai orang yang memerangi kamu. Dia mati sebagai menganggap kamu anak derhaka tadi. Dia mati sebagai tidak beriman. Tapi menariknya adalah, kenapa tak sebut awal-awal? Letih istighfar tu. Letih berdoa tiap-tiap hari tu. Betul tak? Sebut je lah awal-awal. Maknanya sebaik saja tinggalkan rumah ni. Dah, jangan istighfar untuk dia. Dia mati nanti kafir. Kan selesai kan? Kenapa tak sebut awal-awal? Sebab Allah Ta'ala nak kita ambil pengajaran, iaitulah selagi dia hidup, doakan dia. Doakan dia. Tapi kalau dah mati, berhenti berdoa. Satu sudut. Yang kedua, ada tak dalam sirah Nabi di mana lepas Nabi dibenci dan Nabi seperti dihalau, Allah bagi tahu berhenti istighfar pada dia, berhenti doa pada dia dapat hidayah. Dah, stop. Ada tak dalam sirah Nabi berlaku di mana Nabi bukan kena tunggu dia mati dulu, Allah sebut lebih awal yang dia akan mati kafir, maka stop istighfar untuk dia, stop dakwah pada dia, jangan fikir pasal dia, biarkan dia. Ada tak? Habis tu nak letak kat mana tabat yada Abi Lahab bin Watab? Nak letak kat mana surah Abu Lahab? Tabat yada Abi Lahab bin Watab, iaitulah Abu Lahab mati kat sini, katakan mati sebagai kafir kan, tapi Allah sebut lebih awal, seolah-olah Nabi jangan istighfar kat dia, Nabi jangan minta hidayah pada dia, sebab dia memang confirm dalam pengetahuan Allah dia mati sebagai kafir. So ada orang, tuan-tuan, Allah bagi tahu bila dia mati. Masa dia mati baru Allah bagi tahu rasulnya. Tetapi ada orang yang istimewa sikit, kerana Nabi istimewa dan penjahat tu pun istimewa, jenayah dia istimewa, maka kerana keistimewaan musuh ketat Nabi ni, keluarga Nabi sendiri, Allah pun memberikan keistimewaan. Daripada ramai-ramai Firaun, dia yang Allah Ta'ala sebut dalam neraka kan? Dengan namanya sekali. Mana Allah sebut nama orang dalam neraka? Betul tak? Ada tak cerita neraka dalam Quran Allah mention nama? Allah sebut isteri Nuh, Allah sebut isteri Lut, tapi still tak mention nama. Yang ni betul-betul ta'yin, confirm, gazette dalam neraka. Jadi Allah sebut lebih awal supaya Nabi tak bagi perhatian pada dia, dan biarkan dia. Jangan jadikan dia sebagai orang yang menyebabkan kamu jadi lemah semangat. Dah, pedulikan dia. Kesudahan dia dalam genggaman Allah, biarkan dia. Tapi Nabi Ibrahim tadi kan berbeza situasi dia kan? Nabi Ibrahim berbeza kan? Kerana setiap itu semua ada hikmah dan pengajaran.
Al-Quran. Okey, ada hikmah dan pengajaran. Dan ini saya terus jawab satu soalan. Allah sebut dalam Quran, yahdi man yasha, yudillu man yasha. Allah bagi hidayah pada siapa dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Yang ni ada masalah sikit ustaz. Apa maksud Allah sesatkan siapa dia kehendaki? Takkan kita sesat sebab Allah sesatkan? Apakah ini menunjukkan Allah punca kesesatan manusia? Pertama sekali, kita tak boleh faham ayat ni dengan ayat ni. Kita kena faham ayat ni dengan ayat lain dan ayat-ayat Quran yang lain. Kalau tidak, lahirlah pentafsiran yang menyeleweng. Pertama sekali, Allah Ta'ala sebut di banyak tempat di mana Allah akan memutuskan ya, dia sesat atau tidak selepas dia membuat keputusan dengan tekad. Maksudnya, orang seperti Abu Jahal, selagi dia mempertimbang, selagi dia berfikir, selagi dia tidak memerangi, selagi itu Allah Ta'ala akan memberi pelbagai peluang untuk dia dapat hidayah. Melainkan apabila dia telah membuat keputusan yang tekad dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan tak sedar, dan benar-benar abram. Ini kata surah Az-Zukhruf, saya hurai dalam TV Hijrah hari itu. Bila dia ada abram, dia memang dia buat keputusan betul. Kita akan lawan Nabi, kita akan lawan Muhammad SAW. Habis. Once they decide, Allah decide. Dia akan laluan sesat. Kami akan tumbuhkan pelbagai perkara yang akan menambah kesesatan, kerana dia telah membuat keputusan, bukan Allah yang memutuskan dia sesat. Dia buat dulu, dia cari pasal dulu, ya. Kami hanya memudahkan jalan dia masuk ke lubang dia. Itulah lebih kurangnya. Yang kedua kita kena ingat, ya, iaitulah jangan jadi iblis yang menyalahkan Tuhan kerana dia sesat. Suratul A'raf, fabima aghwaytani, kerana kamu telah menyesatkan saya. Dia menyalahkan Tuhannya, dia tak salahkan dirinya. Yang mana bila Allah perintahkan sujud, dia tak nak sujud. Itu tak apa lagi. Bila ditanya reason, dia bagi reason yang tak apa-apa. Saya daripada api, dia daripada tanah. Okey. So kamu rasa kamu lagi mulia kerana kamu daripada api. Okey, reason yang tak apa-apa. Yang ketiga adalah iblis, ya. Allah tanya dia dalam banyak surah, kenapa tak sujud? Bukan, untuk makluman anda, masa Nabi Adam, tanah yang belum ditiupkan roh, Allah dah bagi tahu kepada malaikah yang termasuk di dalamnya iblis, saya akan tiupkan roh, nanti sujud. Maknanya dah ada hint dah, Allah suruh sujud. Bila selesai penciptaan Adam yang ditiupkan roh, Allah perintahkan sujud, malaikat tak ada masalah kerana sudah dimaklumkan lebih awal beza Adam masa jadi tanah dengan beza Adam ditiupkan roh. Sebab roh datang daripada atas, tanah daripada bawah, kan beza tu. Masa tanah memanglah dipijak-pijak, tapi kalau tanah dah bertiup roh, dia jadi mulia. Tapi iblis dah prepare dah, dia takkan sujud. Dan Allah bukan terus jatuhkan hukuman. Allah tanya, tuan-tuan boleh bacalah pelbagai surah, kenapa kamu tak sujud? Apa yang menghalang kamu sujud? Kenapa Allah kena tanya? Sebab nak buktikan pada kita, dia memilih untuk sujud, bukan sebab Allah takdirkan dia tak boleh sujud. Saya tak boleh sujud sebab saya cuba sujud tapi tak dapat. Sebab semuanya sudah ditentukan Tuhan. Ini dia panggil blaming the God, na'udzubillah, ya, daripada akidah Jabariyah yang salah, yang mengatakan semuanya Tuhan sudah tentukan, ya. Wallahu a'lam. Okey, boleh,